Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hakim bin Nur Hamid Maulana. Di sini saya akan membentangkan berkaitan dengan tugasan subjek CTU 554 yang bertajuk Hubungan Budaya dan Ilmu dari Perspektif Barat dan Islam. Sebelum bahas lebih lanjut lagi mengenai tajuk ini, saudara-saudari, tahukah apa itu budaya? Berdasarkan daripada rujukan jurnal ini, budaya ialah satu cara kehidupan manusia dari segi cara berfikir, cara merasa dan cara bertindak. Namun persoalannya, apakah yang membantu budaya? Secara telitinya, kita dapati bahawa budaya dibantu oleh manusia dan diperolehi daripada ilmu pengetahuan, sama ada daripada pembelajaran, pengamatan terhadap alam sekeliling dan pengalaman diri seseorang itu sendiri. Selain itu juga, budaya merupakan satu unsur yang utama dalam peradaban. Hal ini demikian kerana budaya berperanan mempengaruhi manusia dalam usaha meletakkan kedudukan diri seseorang sama ada maju ataupun mundur dalam peradaban. Dengan budaya juga, manusia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dalam usaha menjadi golongan yang bertamadun terhadap kehidupan masing-masing. Sebagai contoh, kita dapat tahu bahawa orang yang berkebudayaan ni dia mempunyai ciri-ciri seperti berbudi pekerti, bersopan santun, mempunyai pembacaan yang luas dan fasih dalam berbagai bahasa apabila dia berkata-kata, dan yang terakhir, dia pandai dalam seni dan muzik. Persoalan lain, adakah wujud hubungan antara budaya dan ilmu? Dan apakah bentuk hubungan yang wujud di antara budaya dan ilmu? Justeru, jika ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkaitan dengan tajuk hubungan budaya dan ilmu, saudara-saudari bolehlah lihat di video seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan melakukan pembentangan berkaitan dengan makna kebudayaan menurut perspektif Islam dan juga Barat. Kita tahu bahawa kebudayaan ini adalah elemen yang penting dalam peradaban manusia. Menurut Barat, bahawa kebudayaan ini berasal daripada perkataan culture. Menurut kamus Oxford, culture ini berasal daripada proses pemujaan ataupun penyembahan serta proses memelihara tanah. Culture tersebut terdapat 3 elemen utama, iaitu kerohanian, jasmani dan intelek. Yang pertama ialah kerohanian, iaitu pemujaan ataupun penyembahan serta kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang berkuasa seperti Tuhan dan Dewa-Dewi. Yang kedua ialah jasmani, iaitu proses memelihara tanah untuk mendapatkan manfaat tersendiri. Manakala yang ketiga ialah pendidikan dan latihan untuk meningkatkan akal fikiran dan minda mereka. Baiklah, kita beralih kepada perspektif Islam pula. Menurut Ibnu Khaldun, iaitu tokoh sosiologi dan sejarah Islam pada abad yang ke-14, bahawa kebudayaan merujuk Islam diambil daripada perkataan Arab, iaitu Al-Umran. Ia bermaksud kewujudan benda hidup serta tempat yang disediakan. Kewujudan benda hidup itu merujuk kepada manusia serta tempat yang disediakan merujukkan kepada manusia menggunakan alam sekitar untuk mendapatkan manfaatnya seperti wujud tanam, berniaga dan berternak. Baiklah, dalam kebudayaan menurut perspektif Islam ini terdapat 3 elemen utama, iaitu Al-Thaqafah, Al-Hadarah dan Al-Madaniyah. Yang pertama ialah Al-Thaqafah yang diambil daripada perkataan Thaqafah, yang bermaksud ilmu pengetahuan ataupun kesenian yang dipelajari oleh manusia untuk memahirkan diri mereka. Manakala yang kedua ialah Al-Hadarah yang bermaksud tinggal di bandar ataupun kehidupan yang tinggi kerana memiliki ilmu pengetahuan. Manakala yang ketiga atau yang terakhir ialah Al-Madaniyah yang bermaksud daripada perkataan Madana. Ia bermaksud membuka bandar ataupun membuka kota serta perbuatan yang tinggi kerana memperhaluskan budi pekerti. Baiklah, daripada penerangan saya di atas, kita dapat simpulkan bahawa kebudayaan menurut perspektif Islam dan juga Barat adalah berbeza. Barat menggunakan istilah culture yang mengandungi 3 elemen, iaitu jasmani, intelek dan kerohanian.
Manakala Islam menggunakan istilah al-thaqafah yang mengandungi elemen inteleks, iaitu proses pemahaman terhadap sesuatu perkara secara lebih mendalam. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan makna ilmu dalam perspektif Barat dan juga Islam. Barat menggunakan istilah knowledge yang berasal daripada perkataan know, yang bermaksud buah fikiran, untuk menghapuskan kejahilan serta memurnikan akal fikiran. Dalam knowledge ini terdapat 3 proses ataupun elemen utama, iaitu yang pertama, ilmu yang diperoleh melalui pengalaman ataupun pembelajaran secara teori maupun praktikal. Yang kedua ialah ilmu yang diperoleh melalui maklumat-maklumat di dalam buku. Dan yang ketiga pula ialah ilmu yang diperoleh melalui pengalaman yang ditempuhi oleh manusia secara realiti yang berulang-ulang. Sebagai contoh, segala bidang pekerjaan yang kita pernah kerjakan akan jadi satu ilmu baru dalam kehidupan kita. Baiklah, seterusnya sains juga bermaksud maksud ilmu pengetahuan melalui konteks Barat. Sains ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu Cynthia. Ilmu yang diperoleh melalui sains ini lebih sistematik. Baiklah, walaupun sains dan juga knowledge mempunyai maksud yang sama, tetapi berbeza dari segi istilahnya. Sains ini ilmu yang diperoleh melalui uji kaji ataupun eksperimen, manakala knowledge ini berdasarkan pengalaman ataupun pembelajaran secara teori maupun praktikal. Seterusnya, kita pergi ke konteks Islam pula. Ilmu dalam konteks Islam diambil daripada perkataan ilm yang berasal daripada kata akar ain lam mim, yang diambil daripada perkataan alama. Ilm ini mempunyai 2 elemen, iaitu tanda ataupun petunjuk terhadap sesuatu ataupun seseorang yang dikenali. Manakala alimah mempunyai 4 elemen, iaitu maklumat, pengetahuan, kesedaran dan pelajaran yang diambil daripada pembelajaran. Baiklah, melalui salah satu tokoh Islam, iaitu Syekh Muhammad Nakir Al-Atas, dalam buku yang bertajuk Ringkasan Peri Ilmu dan Pandangan Alam pada 2007, bahawa ia menjelaskan sesuatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dikenali sebagai ilmu pengetahuan. Baiklah, daripada penerangan saya di atas, kita tahulah bahawa ilmu di dalam Islam ialah lebih utama, kerana ilmu dalam Islam ialah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ilmu wahyu yang berasaskan Al-Quran dan juga hadis, bersertakan ilmu sains tabi'i dan kemasyarakatan yang berdasarkan uji kaji dan pemerhatian. Jelaslah bahawa agama Islam ialah agama yang mementingkan ilmu kepada umat-umatnya di dunia dan di akhirat, serta mengangkat darjat-darjat orang yang berilmu pengetahuan serta yang menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah hubungan budaya dan ilmu. Jadi hubungan budaya dan ilmu dari konteks Barat ialah budaya dan ilmu mempunyai perhubungan yang sangat rapat. Ilmu merupakan asas kepada penghasilan budaya, dan budaya yang dihasilkan dipengaruhi oleh nilai ilmu. Jadi ilmu yang baik akan menghasilkan budaya yang baik dan sebaliknya. Selain itu, ia juga membawa maksud kaitan antara kemajuan ilmu dan pembentukan budaya. Ilmu sebagai sumber pengetahuan yang membolehkan manusia membangunkan sebuah budaya, dan budaya yang dibangunkan akan menggerakkan kemajuan ilmu berdasarkan penekanan dan pemahaman terhadap ilmu. Daripada proses hubungan seperti yang telah dinyatakan, ia telah meninggalkan kesan dalam sejarah Barat. Jadi kesan yang pertama adalah lahirnya golongan ilmuwan. Dalam konteks kelahiran golongan ilmuwan ini, hubungan budaya dan ilmu telah melahirkan golongan sarjana yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu. Sumbangan ilmiah mereka telah memberi impak kepada kemajuan dan pembangunan kebudayaan Barat. Sebagai contoh, pada zaman klasik terdapat tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato dan Aristotle, manakala pada zaman moden terdapat tokoh seperti Thomas Hobbes dan John Locke. Kesan yang kedua adalah pertumbuhan pelbagai bidang dan disiplin ilmu. Sebagai contoh, pada zaman klasik, disiplin yang diketengahkan ialah falsafah dan cabang-cabangnya, iaitu logik, estetika, etika, politik dan metafizik. Pada zaman moden pula, terdapat beberapa disiplin ilmu seperti teologi, moral, sains kemanusiaan dan sains tabi'i seperti astronomi, perubatan, matematik, fizik, kimia dan biologi. Kesan yang ketiga adalah penubuhan institusi keilmuan. Jadi proses penubuhan tersebut berlaku apabila ramai ilmuwan muncul bersama dengan kepelbagaian bidang disiplin ilmu. Contohnya pada zaman klasik, Plato telah menubuhkan The Academy, Aristotle telah menubuhkan The Lyceum dan Epicurus telah menubuhkan The Garden. Pada zaman moden pula telah tertubuhnya University of Paris, University of Cambridge dan University of Oxford. Jadi perkembangan ilmu di Barat hanya berlaku ketika zaman klasik dan moden sahaja. Zaman pertengahan tidak berlaku kerana ia merupakan zaman kegelapan di Barat.
Pada zaman kegelapan di barat, tidak berlaku sebarang perkembangan dan pertumbuhan disiplin ilmu serta institusi keilmuan. Jadi pada zaman klasik dan moden, agama terpisah dalam ilmu dan budaya mereka. Pemisahan agama mempengaruhi kemajuan ilmu dan kebudayaannya. Berlainan pula daripada zaman pertengahan, agama amatlah dititik beratkan. Namun, keutamaan terhadap agama telah menyebabnya berlaku kemerosotan kemajuan ilmu dan budaya. Hal ini disebabkan sains dianggap sebagai ilmu yang bertentangan dengan agama. Jadi kita beralih pula kepada konteks Islam. Ilmu merupakan asas dalam membangunkan budaya, iaitu sebagai sumber pengetahuan kepada manusia dalam membangunkan budaya. Jadi budaya yang dibangunkan adalah berasaskan ilmu kerana ilmu diletakkan di tingkat yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Oleh itu, wujud hubungan timbal balik di antara budaya dan ilmu, dan ia menggerakkan proses kemajuan ilmu sehingga membentuk budaya ilmu. Budaya ilmu terhasil apabila masyarakat begitu menitik beratkan ilmu dan menghayatinya serta mengamalkannya. Jadi kesan yang pertama adalah lahirnya golongan ilmuwan. Lahirnya golongan ilmuwan ini bermula daripada kalangan para nabi, bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul membawa ajaran agama untuk disebarkan kepada umat manusia dengan satu tujuan utama, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ilmuwan ini diteruskan walaupun selepas kewafatan Rasulullah SAW, iaitu golongan Khulafa Ar-Rasyidin, golongan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah serta Turki Uthmaniyah. Kesan yang kedua pula adalah pertumbuhan pelbagai bidang dan disiplin ilmu. Hubungan budaya dan ilmu juga telah mewujudkan kepelbagaian bidang dan disiplin ilmu. Ia telah digerakkan oleh golongan ilmuwan. Misalnya semasa zaman Rasulullah SAW telah tumbuh dengan pesatnya ilmu keagamaan seperti ilmu Al-Quran dan asas-asas keagamaan seperti akhlak, fiqh dan tajwid. Kemudiannya semasa zaman Khulafa Ar-Rasyidin, ilmu yang diajar oleh Rasulullah SAW telah diajar, diamalkan dan disebarkan kepada seluruh masyarakat. Semasa zaman Bani Umayyah pula, muncul ilmu-ilmu baru seperti Usuluddin, ilmu kalam, undang-undang Islam dan ulum al-hadis. Ilmu telah berkembang pesat dengan kemunculan ilmu sains dan falsafah semasa zaman Bani Abbasiyah. Antara bidang sains yang muncul adalah bidang perubatan, astronomi, fizik, kimia, biologi dan matematik. Manakala ilmu falsafah pula adalah metafizik, etika dan logik. Kesan yang ketiga adalah wujudnya institusi keilmuan. Ia berlaku apabila golongan ilmuwan menyebarkan dan mempraktikkan pelbagai ilmu yang ada di tempat yang tertentu seperti masjid, institut pengajian, kolej dan perpustakaan. Selain itu, masjid juga turut dijadikan pusat pengajian secara tidak formal seperti Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, antara institusi keilmuan yang dibina ialah Madrasah Mekah di Semenanjung Arab, Madrasah Madinah di Madinah dan Madrasah Kufah di Iraq. Pada zaman Bani Umayyah, institusi yang dijadikan pusat penyebaran ilmu ialah masjid, istana dan kutab. Selanjutnya pada zaman Bani Abbasiyah, telah terbinanya institusi seperti Bait Al-Hikmah dan Universiti Al-Azhar. Berdasarkan penjelasan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahawa hubungan budaya dan ilmu sememangnya wujud dalam sejarah Islam. Kesimpulannya, setelah kita bahas sebentar tadi berkaitan dengan tajuk hubungan budaya dan ilmu dari perspektif Barat dan Islam, kita dapati bahawa budaya dan ilmu saling berhubung kait antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana kita dapati bahawa kebergantungan secara timbal balik di antara budaya dan ilmu, di mana ilmu menghasilkan budaya. Dengan itu juga, ilmu dapat dibangunkan dengan terhasilnya budaya dan memberi kesinambungan terhadap kelestarian budaya. Selain itu, dapat disimpulkan bahawa tidak kurang juga impak dan kesan yang ditinggalkan hasil daripada pembangunan ilmu dan pembangunan budaya baik kepada tamadun Islam ataupun tamadun Barat. Impaknya ialah ramai golongan ilmuwan yang telah lahir, lalu wujudnya pelbagai bidang dan disiplin ilmu yang dicipta oleh mereka serta terbina pelbagai institusi pendidikan. Namun itu juga, jurang perbezaan dapat dilihat daripada kedua-dua tamadun apabila kedudukan agama yang berbeza dalam membangunkan ilmu dan budaya. Sebagai contoh, tamadun Barat mengasingkan agama dalam kehidupan merangkumi aspek kebudayaan dan keilmuan, manakala tamadun Islam sangat mengutamakan agama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam kebudayaan dan keilmuan. Hasil daripada pengamatan tajuk ini, marilah kita bersama-sama menerapkan budaya dan ilmu yang telah dicipta oleh golongan ilmuwan yang terdahulu agar kita dapat mewujudkan sebuah keharmonian dalam ekosistem kehidupan yang tidak mengenal perbezaan darjat, kaum, budaya, bangsa dan agama.
Akhir kata, di kesempatan video kali ini, kami ingin memberi cadangan kepada penulis kajian supaya melakukan bancian. Sebagai contoh, mengikut arus yang terkini, kita boleh menggunakan platform yang digital seperti Google Form. Dengan membuat bancian ini, sebuah statistik yang tepat berkenaan hubungan budaya dan ilmu dari perspektif Barat dan Islam dapat diterjemahkan hasil daripada respon dan data-data masyarakat kini. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurhalimatul Chana binti Jamaluddin. Okey, dunia amnya dan Malaysia khasnya sedang melangkah ke abad 21 yang dilambangkan dengan kemajuan ekonomi, infrastruktur, sains, teknologi dan kebendaan yang kian kompleks dan canggih. Balangnya, fenomena jenayah kuala putih, HOM melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab dalam kebanyakan bidang kian meluas dan kerap kali berlaku sehingga menimbulkan kegusaran pihak tertentu. Okey, maka dengan sebab itulah kepentingan moral dan etika pengurusan amat penting dalam sektor awam dan swasta untuk difahami, dihayati dan juga diamalkan. Oleh itu, artikel ini menjelaskan mengenai konsep moral daripada pandangan Islam dan juga Barat. Okey, apa itu moral? Okey, moral ini didefinisikan sebagai satu set tingkah laku yang ditetapkan oleh etika dari segi baik atau buruknya. Ini menunjukkan bahawa yang baik itu ialah satu tingkah laku yang baik dan benar yang dikenal pasti baik dan benar oleh etika. Sebaliknya, yang buruk itu ialah satu tingkah laku yang dikenal pasti buruk oleh etika. Dalam erti kata lain, moral iaitu kod tingkah laku yang diterima pakai oleh sesuatu masyarakat. Okey, perkataan moral itu berasal daripada iaitu mores yang ditarifkan sebagai kesusilaan, adab sopan santun, tradisi dan sebagainya yang menentukan piawai atau norma kelompok. Okey, dalam Islam, moral dan etika merujuk kepada akhlak. Akhlak berasal daripada kalimah bahasa Arab yang kata akarnya khuluq, yang bermaksud perangai, tingkah laku, tabiat, kepercayaan, pegangan atau agama. Al-Ghazali mentakrifkan akhlak sebagai satu gambaran daripada keadaan dalam diri yang telah sebati. Daripadanya akan wujud tingkah laku yang mudah dicerna tanpa memerlukan perulangan. Okey, masyarakat di mana-mana sahaja di dunia ini dan pada bila-bila masa juga sentiasa menerima dan menyanjung tinggi akhlak yang baik dan menolak serta membenci akhlak yang buruk dan keji. Suatu bentuk benteng yang dibangunkan Islam untuk melindungi moral seluruh umat Islam ialah amar ma'ruf nahi munkar, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud haruslah ada di antara kamu menjadi umat yang menjalankan dakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Umat yang menjalankan itu adalah umat yang menang bahagia. Dipetik daripada surah Al-Imran. Okey, dalam Islam, baik dan buruknya sesuatu perlakuan itu adalah jelas, iaitu sebarang tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah SWT dikatakan baik dan mulia. Sebaliknya, semua tindakan yang menyebabkan kemurkaannya dikatakan jahat dan keji. Ini kerana matlamat hidup manusia sebenarnya untuk mencari keredaan Allah SWT. Menurut Ibnu Khaldun, agama bermatlamatkan ke arah pembinaan akhlak yang baik sama ada melalui perintah atau tegahan. Individu perlu mempelajari dan mengenal pasti antara akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk agar melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Al-Ghazali menjelaskan bahawa etika bersandarkan agama. Okey, menurut Rafiq 1998, terdapat 5 prinsip yang menjadi teras etika Islam. Prinsip yang pertama ialah prinsip kesatuan. Okey, prinsip kesatuan berkaitan dengan konsep tauhid. Aspek-aspek kehidupan manusia, politik, ekonomi homogenes
yang konsisten dari dalam juga diintegrasikan dengan alam yang luas di luarnya. Ini adalah dimensi menegak vertikal dalam Islam. Contoh prinsip kesatuan yang digunakan dalam perniagaan ialah di mana ahli-ahli perniagaan Muslim tidak boleh mendiskriminasikan para pekerja, pembekal, pembeli atau pemegang saham atas dasar bangsa, warna kulit, jantina atau agama. Ini selari dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia. Okey, prinsip yang kedua ialah prinsip kesamaan. Okey, prinsip kesamaan ini berkaitan dengan konsep al-ad, suatu keseimbangan di antara pelbagai aspek kehidupan manusia dinyatakan dalam usaha untuk menghasilkan susunan sosial yang terbaik. Keseimbangan ini dicapai melalui tujuan yang jelas. Ini adalah dimensi mendatar horizontal dalam Islam. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendesak sifat pemurah yang keterlaluan, di mana keseimbangan dan kesederhanaan adalah kunci utama dan melarang umatnya untuk membazir. Prinsip yang ketiga pula ialah prinsip keinginan. Okey, keinginan ialah keupayaan manusia untuk bertindak tanpa paksaan luaran di dalam perimeter penciptaan Allah dan sebagai amanah Allah di muka bumi ini. Pengaplikasian prinsip keinginan dalam etika perniagaan ialah di mana manusia mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dan sama ada hendak jujur atau memungkirinya. Seorang Muslim yang tunduk patuh dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala perlu berlaku jujur dalam setiap kontraknya. Okey, prinsip yang keempat ialah prinsip tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ialah keperluan manusia untuk dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Allah SWT menekankan bahawa konsep tanggungjawab moral dalam diri seseorang. Okey, pengaplikasian prinsip tanggungjawab dalam etika perniagaan. Okey, sekiranya seseorang ahli perniagaan Muslim berkelakuan tidak beretika, dia tidak boleh menyalahkan tekanan daripada perniagaannya atau atas faktor orang lain juga tidak beretika. Dia memikul tanggungjawab mutlak atas tindakannya sendiri, seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dipetik daripada surah Al-Mudassir. Prinsip yang kelima ialah prinsip kemurahan hati. Okey, prinsip kemurahan hati ialah ihsan atau satu perbuatan yang menguntungkan seseorang selain daripada orang-orang yang perbuatannya dilakukan tanpa sebarang kewajipan. Pengaplikasian prinsip murah hati dalam etika perniagaan seperti mana yang disebut oleh Al-Ghazali, di mana terdapat 6 jenis murah hati. Okey, jenis murah hati yang pertama ialah jika seseorang perlukan sesuatu benda dan seseorang yang lain memberikan kepadanya lalu membuat sedikit keuntungan, jika si pemberi tadi tidak mengambil keuntungan tersebut adalah lebih baik. Yang kedua ialah jika seseorang membeli sesuatu benda daripada orang miskin adalah lebih mulia baginya untuk menanggung sedikit kerugian dengan membayarnya lebih daripada harga yang sepatutnya. Jenis murah hati yang ketiga ialah dalam melunaskan hutang, seseorang mestilah bermurah hati dengan memberi lebih masa kepada orang yang berhutang tadi untuk membayarnya lebih daripada masa yang ditetapkan. Dan jika perlu, seseorang itu haruslah mengurangkan bayaran balik hutang itu untuk meringankan beban orang yang berhutang tadi. Okey, yang keempat ialah seharusnya orang yang mahu memulangkan barang yang mereka beli dibenarkan berbuat demikian atas dasar murah hati. Okey, contohnya macam kita dah beli barang, lepas tu kita tak nak bawa barang tu balik, kita nak pulangkan balik, tapi kita dah bayar barang tu. Itulah maksud dia. Okey, yang kelima adalah mulia bagi orang-orang yang berhutang sekiranya ia dapat menyelesaikan hutangnya tanpa diminta, jika mungkin sebelum masa yang ditetapkan. Ini maksudnya macam kita bayar awal daripada masa ditetapkan. Okey,
Jenis murah hati yang keenam pula ialah apabila menjual secara berhutang, seseorang itu harus bermurah hati dengan tidak mendesak orang tadi untuk membayarnya sekiranya orang yang berhutang itu tidak berupaya untuk membayarnya mengikut apa yang telah dijanjikan. Assalamualaikum, saya Rahayu binti Napiah. Seterusnya saya ingin bentangkan konsep murah barat. Jadi, apakah konsep murah barat? Okey, menurut Pepman dalam penulisannya melihat murah sebagai produk sosial yang terhasil dari kebiasaan dan kepentingan diri seseorang manusia. Juga didorongi oleh kepekaan mengenai apa yang betul dan apa yang harus dilakukan. Ini bermaksud bahawa manusia dalam sesebuah masyarakat akan menggariskan bentuk-bentuk tingkah laku yang bermoral dengan berpandukan kepada sumber-sumber tertentu seperti agama, kepercayaan atau adat turun-temurun untuk dijadikan sebagai panduan kepada tingkah laku mereka. Okey, antara teorinya adalah kepribadian mulia. Mengikut Aristotle yang menjadi pendukung utama teori ini, menyatakan bahawa pribadi mulia dianggap sebagai satu keperluan untuk membolehkan seseorang melaksanakan aktiviti yang rasional secara berkesan. Jadi aktiviti inilah yang menjadikan kita hidup sebagai manusia. Mengikut teori, kebaikan adalah kecenderungan mencari the golden mean, iaitu the principle of golden mean wisdom, courage, temperance, justice, antara yang sangat keterlaluan iaitu impudence, recklessness, profligacy, tyranny, dan yang sangat tidak keterlaluan iaitu stupidity, cowardice, fragility, servility masing-masing. Selain itu, utilitarianism, teori ini adalah satu aliran di mana teologis barat yang diasaskan oleh dua orang falsafah British iaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mengikut Mill, beliau menekankan bahawa sesuatu tindakan itu dianggap betul jika dapat membawa akibat-akibat yang dihajati iaitu kebaikan yang terbaik dan untuk seramai orang yang mungkin. Sesungguhnya teori hak asasi. Teori ini yang berteraskan hak asasi manusia yang menyatakan bahawa sesuatu tanggungjawab itu perlu dilaksanakan kerana setiap orang mempunyai hak tertentu. Teori ini turut disokong oleh John Locke yang menekankan bahawa satu-satu tindakan itu dianggap salah sekiranya mencabuli atau melanggar hak moral seseorang. Dan teori ini turut menegaskan bahawa kita mempunyai tanggungjawab terhadap orang lain kerana orang lain mempunyai hak yang sepatutnya dihormati. Jadi, teori etika yang berkesan. Setiap teori mempunyai kekuatan masing-masing dan saling melengkapi antara satu sama lain. Taylor telah mengenal pasti beberapa prinsip yang dianggapnya dapat merentasi semua teori etika. Prinsip tersebut ialah prinsip nilai hidup manusia, prinsip kebaikan dan kebenaran, prinsip keadilan dan saksama, prinsip kejujuran dan prinsip kebebasan individu. Seterusnya kita pergi kepada etika dan agama. Etika mempunyai kaitan yang positif di mana sistem ini dipengaruhi oleh sistem agama dan dikaitkan dengan kepercayaan agama. Agama adalah menjadi utama dalam menjadikan seseorang yang beretika. Jadi terdapat pelbagai bentuk perniagaan yang diamalkan oleh Islam dan Barat dan terdapat perbezaan dan persamaan di antaranya. Contohnya konsep jual beli. Dari pandangan Islam, perniagaan dan jual beli adalah halal dengan syarat keuntungan yang diperolehi tidak membebankan pengguna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا, yang bermaksud sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jika menurut Barat boleh berjual beli malahan untuk memaksimalkan keuntungan.
Seterusnya, perniagaan yang melibatkan alkohol. Islam amat melarang untuk berniaga sama ada secara langsung atau tidak langsung. Juga berbeza dari perspektif barat yang tiada halangan dari segi undang-undang. Di samping itu, urus niaga perdagangan dadah menurut tokoh Islam Yusuf Al-Qaradawi mengklasifikasikan dadah seperti marijuana, kokain, opium dan seangkatannya. Sebagai contoh, dadah dapat memberi kesan keracunan dan halusinasinya yang mungkin mengakibatkan sikap individu menjadi buruk dan juga memudaratkan kepada orang lain. Jadi, perniagaan ini yang merupakan salah di sisi undang-undang barat. Seterusnya, pelibatan ukiran dan artis yang merupakan sesuatu yang membawa kepada larangan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud, Rasulullah SAW kembali daripada suatu perjalanan semasa aku meletakkan tabir yang bergambar di pintu bilikku. Apabila Rasulullah SAW melihatnya, baginda mengoyakkan dan bersabda, di antara orang yang akan menerima sisa air yang dahsyat di hari akhirat adalah orang yang cuba membuat sesuatu yang diciptakan Allah. Jadi kami menukarkannya kepada satu atau dua kushin. Sahih Al-Bukhari. Tetapi jika menurut barat adalah tidak menjadi halangan dari segi undang-undang. Seterusnya, dari aspek pelacuran, Islam amat mencegah perbuatan ini walaupun kebanyakan negara adalah sah, kerana ia telah menghentikan semua bentuk pengeksploitasian ke atas wanita yang dipergunakan dengan cara yang seharusnya maruah dan martabat wanita amat mulia di sisi Islam selepasnya kemunculan Islam. Tetapi jika di barat, pelacuran adalah tidak dilarang dari segi undang-undang. Islam sebagaimana Nabi SAW melarang sebarang jenis perniagaan yang melibatkan ketidakpastian berkaitan dengan kuantiti yang tidak spesifik untuk ditukarkan atau diurus niaga. Jadi dari sudut barat, ia tidak menjadi halangan di sisi undang-undang. Demikianlah bahawa Islam amat menegah amalan ini apabila berurusan dengan pengguna, terutamanya amalan tidak mengukur barang dengan tepat, memanipulasikan harga, penipuan atau kerosakan barang, barangan curi, bersumpah untuk melakukan jualan dan riba. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Hani Hamzah bin Hamizan. Jadi hari ini saya nak masuk tentang kesimpulan. Dalam abad ke-21 ini, kita tengok banyak negara maju. Tak ketinggalan juga Malaysia. Dari segi teknologi, infrastruktur, banyaklah teknologi sebenarnya dihasilkan oleh Malaysia. Tapi sayang sekali, masih lagi ada kejadian jenayah Kuala Putih. Jadi sebenarnya jenayah Kuala Putih inilah dia merujuk kepada jenayah yang dilakukan oleh orang atasan dalam satu organisasi. Dan juga terdapat kecuaian dalam melaksanakan tugas. Jadi sebenarnya artikel ni merujuk kepada moral dan etika dalam perspektif Islam dan Barat sebagai rujukan untuk sektor awam dan juga sektor swasta. Untuk moral Islam merujuk kepada akhlak. Akhlak merujuk kepada tingkah laku. Manakala kita tengok dekat moral dari perspektif Barat, moral merujuk kepada produk sosial yang berdasarkan kebiasaan dan kepentingan diri serta didorongi oleh kepekaan mengenai apa yang betul dan apa yang harus dilakukan. Untuk moral Islam, sebenarnya terdapat 5 teras utama, iaitu kesatuan, yang kedua kesamaan, yang ketiga keinginan, yang keempat tanggungjawab dan terakhir kemurahan hati. Tetapi berbeza pula dengan moral daripada perspektif Barat. Kalau Islam, kita ada teras, iaitu 5 teras tu. Tetapi dari segi perspektif Barat, mereka banyak menggunakan teori. Dalam artikel ni, mereka menggunakan 5 teori, iaitu yang pertama, teori keperibadanan mulia, yang kedua, teori tenaga betul, yang ketiga ialah teori wajiban, yang keempat, teori hak asasi, dan yang terakhir ialah teori etika yang berkesan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada etika dan agama. Macam yang kita tahulah, etika dan agama ni sebenarnya ialah silent berkait rapat. Setiap agama dalam dunia ni, dia ada etika ataupun standard etika yang tinggi dan tersendiri, dan meliputi semua aspek dalam kehidupan. Sebabkan itulah agama ni dia boleh mendorong seorang itu melakukan sesuatu perkara yang beretika. Pada pendapat saya kurang setuju kalau kita menggunakan moral daripada perspektif Barat. Sebab apa?
Sebab mereka ni banyak menggunakan teori. Kita tahu semua orang mempunyai teori masing-masing, semua orang mempunyai pandangan masing-masing. Jadi pandangan setiap orang adalah berbeza. Konsep barat juga menggunakan pemikiran manusia semata-mata. Dan kebanyakannya ialah oleh ahli falsafah. Jika kita menggunakan teori ini dalam Malaysia, sistem pengurusan tidak akan berjalan dengan lancar kerana tiada persefahaman. Selain itu, kita boleh tengok bahawa teori barat ni dia sentiasa berbeza-beza antara satu sama lain. Kalau kita boleh tengok teori teleologis ni, sebenarnya dia merupakan kepada sesuatu tindakan yang bawa kepada akibat-akibat yang baik. Manakala kalau kita tengok kepada teori deontologis, dia mengatakan bahawa tanggungjawab itu penting. Kita juga dapat lihat bahawa teori ini sangat bercanggah, di mana teori teleologis mereka menegaskan ataupun menekankan tentang akibat-akibat yang baik. Tetapi berbeza pula dengan teori deontologis. Mereka menegaskan tentang tanggungjawab itu penting. Persoalannya, adakah moral daripada perspektif barat mementingkan kebahagiaan, keseronokan ataupun rasional? Untuk kita mengatasi masalah ini, pada pendapat saya, kita harus menggunakan ataupun menerapkan teori moral dan etika dari perspektif Islam. Ini kerana tidak akan berlakunya pencanggahan. Kerana kita sebagai orang Islam, kita mempunyai satu pandangan tetap, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh hal yang demikian, untuk mengatasi masalah ini, sektor swasta atau kerajaan perlu menerapkan teori moral dan etika daripada perspektif Islam. Kerana Islam menggunakan satu panduan yang tetap, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan adanya panduan yang tetap ini, kita sebagai umat Islam, kita dapat membezakan perkara yang buruk dan perkara yang baik. Dan terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 123 hingga 124. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak akan mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia lelaki maupun wanita, sedang ia seorang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ayat ini sangat mudah difahami bahawa setiap perbuatan yang baik akan dibalas dengan yang baik, dan setiap perbuatan yang buruk akan dibalas dengan perbuatan yang buruk. Oleh itu, manusia akan lebih berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu tindakan. Oleh itu, fenomena jenayah Kuala Putih dan kecuaian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab akan dapat dibanteras. Oleh itu, fenomena kejadian Kuala Putih dan kecuaian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dapat dielakkan sekiranya kita mengamalkan konsep etika dan moral berlandaskan perspektif Islam. Sekian, terima kasih.